A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita pada malam ini dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu melainkan dalam keadaan beragama Islam. Qala Allah Ta'ala aidan fil Qur'an al-Azim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang benar, nescaya Allah SWT akan elokkan, akan memperbaiki bagi kamu amalan-amalan kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Sesungguhnya siapa yang mentaati Allah dan Rasul, dia mendapat kemenangan yang besar. Shallallahul azim. Selamat sekali kalimat kita. Seluruh itu kuasa masjid, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat, ibu ayah dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selanjutnya adalah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas izin dan inayahnya serta taufik dan hidayahnya pada malam ini kita dapat sama-sama di kumpul di rumah Allah ini. Tidak ada tujuan lain melainkan adalah untuk kita tanda kita menghatikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan kita duduk dalam rumah Allah pada malam ini kita mendapat segala kebaikan yang dijanjikan oleh Nabi SAW kepada orang yang berada dalam mana-mana majlis ilmu. Dia sekurang-kurang ada 4, sekurang-kurangnya ada 4 kita dapat. Kalau boleh saya bilang berdasarkan kepada riwayat Abu Hurairah, hadis Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kadang-kadang kita baca sampai kat situ, dia selepas tu dia ada lagi, disambung lagi. Siapa-siapa yang bersusah payah untuk menempuh jalan menuntut ilmu ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan jalannya menuju ke syurga. Selepas itu disambung lagi, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu kama qala. Siapa-siapa yang tidak ada satu kumpulan yang berkumpul di dalam sebuah rumah Allah, daripada rumah Allah ini, dalam keadaan dia yatluna kitaballah, membaca Al-Quran Al-Karim, kemudian wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari yang berkaitan dengan urusan agama. Dan kita duduk malam ni, kita duduk dalam majlis ilmu kuliah maghrib setiap malam ni, kan kita baca Quran, kan Ustaz di depan ni baca
ayat Quran, hadis dan sebagainya. Kita belajar tentang urusan agama ini. Sesungguhnya apa? Allah akan, malaikat Allah akan illa nazalat alaihimus sakinah. Malaikat Allah akan menurunkan ketenangan. Sepatutnya kita duduk malam ni kita tenang. Kalau tak tenang juga, Allah alam lah, kan? Sepatutnya tenang. Nabi kata orang yang duduk dalam majlis ilmu, mempelajari ilmu, dia akan mendapat ketenangan. Kemudian apa lagi? Turunlah kita Allah illa nazalat alaihim sakinah wa wasyadhumur rahmah, akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmat ni, sesiapa yang mendapat rahmat ni sangat bertuah, sangat beruntung. Ya, kesenang kita nak mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara dapat rahmat adalah kita duduk dalam majlis ilmu. Wa wasyadhumur rahmah wa haffathumul malaikah, malaikat akan menaungi kita, akan memayungi kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah, maksudnya Allah akan menyebut nama-nama orang yang duduk dalam majlis ilmu kepada para malaikat. Atau kama qala sahih riwayat Imam Muslim. Itu sekurang-kurangnya kelebihan yang kita dapat duduk dalam majlis ilmu. Kalau tuan dapat setiap malam dapat duduk dalam majlis ilmu, setiap malam sekurang-kurangnya kita dapat 4 yang dijanjikan oleh Nabi Islam disebut dalam riwayat ini. Jadi mudah-mudahan kita dapat apa yang Nabi sebutkan. Baik, itu sebagai mukadimah. Jadi kita ini berapa jam lah? Ini berapa jam? 3 jam kan? 4 jam. 4 jam Sya'ban Ramadan. Sesuai hal ini kita kena memperbanyakkan doa kan, ya kan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan kita sampai. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ni kita akan sambung surat 4. Saya dah beli dah sekitar cara ni. Lupa nak bawa. Last minute tukar kereta. Tukar kereta bawa kereta lain, jadi saya beli dekat Pustaka Saleh. Ada tak banyak, ada 3 buah je. Ada 3 buah. Dia dah itu pun dia RM20 kan. Beli 3 buah dapat harga 20. Jadi ada 3. Kemudian nanti saya akan order lah. Tambah lagi kan. Baik kalau insya-Allah minggu depan kita bawa lah. Okey. Baik, malam ni kita sambung hadis yang ke-4 kitab Adab Mufrad ini, iaitu bab birrul ab. Bab pada menyatakan berbuat baik kepada ayah, kepada bapa kita. Minggu lepas minggu sebelum tu kita dah cerita tentang bab birrul buat baik terhadap mak. Dia walaupun tajuk ni bab ni berpisah, tapi bila kita bercakap tentang berbakti kepada orang tua ni, dia tak dapat lari lah daripada ibu dan ayah. Baik Baik, kita tengok hadis yang kelima jilid 1 ni. Hadis marfu'. Hadis marfu' ni maknanya hadis ini sampai kepada Rasulullah SAW. Riwayatnya Haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Wahib bin Khalid an Shubrumah qala sami'tu Aba Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man abarru qala ummaka qala summa qala summa man qala ummaka qala summa man qala ummaka qala summa man qala abaka. Kalau itu hadis ni boleh lain, tapi cerita pasal
ranking kita nak berbakti ni kepada siapa. Baik, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang bertanya kepada Rasulullah, kepada siapa patut saya berbakti? Dan Nabi SAW menjawab, ibu kamu. Ibu kamu. Soalan pertama, kepada siapa nak bakti? Ibu kamu. Macam hadis yang sebelum ni kan? Tapi ini dia lain. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi Rasulullah? Nabi menjawab, ibu kamu. Kemudian siapa? Bang Nasr menjawab, ibu kamu. Dan dia bertanya lagi, kemudian siapa? Dia menjawab, ibu kamu. Dan dia tanya lagi, kemudian siapa? Bang Nasr menjawab, ayah kamu. Ayah kamu. Jadi dalam riwayat ini kita nak fokus kepada kewajipan kita berbakti kepada ayah kita. Ayah kita. Bila kita baca tentang ini, khususnya saya yang akan memberi, mudah-mudahan memberi tazkirah kepada saya khususnya, dan juga kepada tuan-tuan dan puan lah. Kemudian kita sama-sama ambil pengajaran. Bisa faham ya? Okey. Dia tapi dia tak berapa kuat lah. Dia dengar tak? Boleh. Boleh. Ni yang tu sangkut, yang ni pakai juga. Okey, baik. Bila kita baca hadis ini, kita pertama, diri saya sendiri dan mengajak tuan-tuan dan puan, kita bayangkan wajah ayah kita lah. Wajah ayah kita. Mungkin tak tahu kan? Ni ambil ni. Pakai. Tes. Tak apalah, dia punya sikit-sikit pula. Sikit-sikit, okey. Kembangkan ni. Ya. Tes. Jadi tak beli bambu dah saya ni. Okey. Jadi kita bayangkan wajah ayah kita. Saya bayang wajah ayah saya, supaya kita nampak pengorbanan seorang ayah. Hari ini kita sedang menjadi seorang ayah. Rasanya yang dalam ni semua dah berkeluarga ni, kan? Ada yang belum nikah. Nikah lagi tu kan? Ada. Rasanya semua dah beranak, anak pinak, dah bercucu kan? Okay, kita baca tentang ni, kita akan lihat, kita akan kenang balik apa yang ayah kita, pengorbanan ayah kita buat untuk kita. Dan pada masa yang sama, saya ingat pasti kita akan terkenang juga, ternampak juga apa yang anak-anak sedang buat dekat kita. Pertama, kita bayangkan apa yang ayah kita dah lakukan untuk kita, pengorbanan dia untuk kita. Dan yang kedua, mesti kita akan bayang apa pengorbanan anak-anak kita terhadap kita. Ada anak-anak yang masih kecil, masih sekolah, kan? Okay, kita tak apa nampak sangat dia punya peranan dia, bakti yang diberi kepada kita, banyak kita beri. Tapi ada di kalangan kita anak-anak yang dah dewasa, dah berkahwin,
dah ada cucu. Kita akan lihat, kita akan kenal, kita akan nampak adakah mereka ini berbakti kepada kita, buat baik kepada kita, atau sebaliknya. Na'udzubillah. Yang saya pasti dalam ramai-ramai ini mesti ada, kan? Mesti ada yang kadang-kadang tindakan anak-anak itu telah, apa kita kata, mengguris hati kita, ataupun pada pandangan kita perbuatan tersebut sangat tidak sesuai dilakukan oleh seorang. Mungkin ada, wallahu a'lam. Kita lihat keluarga kita lah, kan? Ada yang anak 3 orang, 5 orang, seorang, kan? Kalau berdasarkan pada hadis ni, dari segi berbakti kepada ayah ini, walaupun Nabi sebut selepas 4 kali, 5 kali, ada 3, ada 5, ada 5, kan? Baru jumpa ayah, kan? Walaupun sekali di hujung disebut, tetapi pengorbanan seorang ayah tidak kurang besarnya, tidak kurang hebatnya. Sebab itu ada ayah yang kadang-kadang dia tak cakap banyak, kan? Tapi dia buat. Katalah kita sebagai seorang ayah lelaki, dia lebih memahami. Begitu. Tidur tak cukup, kadang-kadang makan tak cukup, rehat tak cukup, kan? Pengorbanan seorang ayah. Jadi kita sebagai anak tidak ada pilihan, kita kena berbakti kepada ayah kita. Semakin usia dia bertambah, semakin besar ujian kepada anak-anak. Semakin usia dia meningkat, semakin besar ujian kepada anak-anak. Betul tak? Ke saya salah? Masa kita kuat, umur kita mungkinlah bayar 30-an, 40-an, kan? Ada anak kecil umur 6 tahun, 10 tahun, kan? Ia tidak menjadi ujian sangat kepada anak-anak kita yang kecil tu. Tak jadi ujian. Bila usia kita masuk 50-an, masa tu mungkin badan tak berapa sihat, kan? Masa tu dia akan mula ujian kepada anak-anak kita. Lagi umur 60, Allah panjangkan umur. Panjangkan umur dalam keadaan kita tak berapa sihat. Allah uji kita dengan tak berapa sihat, dengan sakit. Sakit yang terlantar, sakit yang perlukan kepada orang lain nak tolong, perlukan kepada anak-anak nak tolong. Pada masa ni ujian terhadap anak-anak semakin besar, Sebab tu nak tahu soleh tak soleh anak kita ni, solehah ataupun tidak, masa kita perlukan pertolongan daripada mereka, kan? Masa kita sihat, masa kita sakit, masa kita perlukan, masa ni ujian kepada anak-anak. Sebab tu dalam ujian dia ada 2. Sama ada anak-anak itu berjaya ataupun anak-anak itu gagal. Kita ada mak ayah yang sakit, ujian kepada kita anak-anak. Kalau kita nak muhasabah lah, saya muhasabah diri saya, kan? Ayah saya meninggal, dia tak sakit, dia tak sakit apa kita kata, sakit lama. So ujian untuk anak-anak dia yang nak jaga ayah sakit tu tak ada. Pukul 5.30 cakap telefon, pukul 6 pukul dia beritahu kata dia meninggal. Sebut kan, dia meninggal. Tak ada ujian. Mak ada ujian sakit, kena stroke, my stroke,
sebulan lebih. Masa tu ujian, walaupun ada anak-anak ramai kan, tapi dalam nak mengurus orang tua yang tak sihat ni, dia ada ujian. Wallahu a'lam. Kita cuba buat yang terbaik. Mudah-mudahan ujian itu berjaya. Mudah-mudahan, wallahu a'lam, kita tak tahu. Kita dah buat yang terbaik setakat yang termampu kan? Tapi di pihak orang tua, wallahu a'lam, sama ada kita ni dah berbakti ataupun belum. Wallahu a'lam. Kadang-kadang kita rasa kita dah berbakti, tapi pada dia mungkin tak cukup. Di umur kita, orang larang saya umur 46 kan. Kadang-kadang sikap kita dia berubah. Kalau dulu kita mungkin orang yang tenang, tapi bila usia bertambah tu kadang-kadang dia apa kita kata, tak berapa nak tenang, kejap-kejap nak marah, tak tahulah tuan. Dia ada ke mak ayah kita yang mengaju, cepat mengaju, silap sikit dia mengaju kan. Dia ajak kita, jom kita pergi mana-mana kan. Kita kata kita ada hal, tak apalah, nak buat macam mana kan, apa sibuk tu. Ayat tu kadang-kadang menunjukkan dia mengaju. Semakin usia kita semakin bertambah kan? Semakin usia ayah kita, waktu kita semakin bertambah, dia semakin akan menguji anak-anak kita, akan menguji kita. Tuan yang dah jadi ayah, ada anak-anak, sikap kita akan menguji anak-anak kita. Kalau kita jenis yang kuat mengaju, contoh kan, sikit-sikit terasa, dia akan menjadi ujian kepada anak-anak kita. Kadang-kadang dia tak larat kan? Dia tak larat. Bila usia semakin tua kan? Bila tak larat, dia akan mengujilah anak-anak ni. Kadang-kadang mungkin dia kuat, tapi dia suka banding-banding pula antara anak-anak ni. Ujian juga. Duduk dengan anak nombor 1 kan? Anak nombor 2 balik sekali-sekala mungkin. Balik sekali-sekala tu dia buat macam-macam kan? Bagi duit, belanja makan dan sebagainya. Dia banding. Yang kita duduk jaga lama ni, ada luar, nampak yang balik sekali-sekala. Itu pun ujian. Dia menguji kepada anak-anak dalam nak berbakti kepada mak ayah kita. Kadang dia beli dan sebagainya. Mudah-mudahan kita tak nak jaga. Allah Alam lah. Bila sampai usia yang tu, dia akan ada karakter apa, sikap-sikap tu yang kadang kita tak perasan. Mak ayah dia tak cakap, mungkin dia tarik muka. Dia tarik muka kan, muka tak perhati. Jadi anak-anak ni jadi serba salah. Itu saya tadi. Jadi ujian kepada anak-anak ni. Sama ada dia akan menjadi anak yang soleh ataupun tidak. Sebab tu saya dengar satu kuliah, lama dah sebutkan, kita ni berdoa, minta doa kepada Allah, mudah-mudahan minta kita ni kalau mati dalam keadaan yang tidak menyusahkan orang lain. Mati yang dalam keadaan kita tidak menyusahkan orang lain. Maksudnya mungkin anak-anak kita, pasangan kita dan sebagainya. Ya Allah, ya Tuhan, kan, matikanlah aku dengan mati yang mudah yang tidak menyusahkan orang lain. Sebab apa? Sebab kita takut kalau dalam keadaan kita sakit tu, sakit yang terlantar yang kita tak mampu buat, dia merupakan satu ujian yang besar kepada anak kita. Selama ada dia menjadi soleh ataupun dia menjadi anak yang derhaka, kan? Mungkin dia tak dapat
berbakti dengan cara yang mana kita nak, dia tak mampu dan sebagainya, bahkan dia jadi dia derhaka. Jadi kita kena lihatlah perkara-perkara tu. Mudah-mudahan kita memudahkan anak-anak kita untuk berbakti kepada ayah. Sebab tu dalam bab ni juga kita ambil peringatan lah kan. Saya dengar juga satu kuliah dia kata kita ni jangan rasa kita dah cukup sempurna berbakti kepada mak ayah kita. Dia buat contoh, dia kata kita ni beli baju baru. Pernah tak kita ingat ayah kita bila beli baju? Kan? Bila saya dengar tu, ini betul tepat ni. Kadang-kadang kita duk tukar baju selalu. Ayah kita duk pakai baju lama yang tak pernah bertukar. Dia pakai baju tu je. Kita balik awal tahun dia pakai baju tu, hujung tahun kita balik tengok dia duk pakai baju. Kita duk tukar baju sebulan sekali, 2 bulan sekali kita duk tukar baju. Saya dengar, ya Allah, betul ni. Yang ni kadang kita terlupa, tak pernah terfikir pun dia nak beli baju untuk dia sebagai contoh. Kita buat renovation rumah kan, kita buat renovation rumah. Kita duduk kan, mak ayah kita di kampung duduklah rumah lama tu kan, atap bocor, paip bocor dan sebagainya kan. Langsung kita tak pernah, kadang tak terlepas pandang, tak ambil risau. Lepas tu bila tengok, Allah betul. Sebab tu kata Ustaz betul dia kata kan, kadang-kadang kita perasan saja kita ni menjadi anak soleh. Nampak tu kita pergi makan tempat makanan yang sedap-sedap. Ayah kita makan apa di rumah kan? Ayah kita makan apa di rumah? Kita sekejap-sekejap lencok, sekejap-sekejap cop, macam-macam cop. Mak ayah kita di rumah makan apa? Paling kurang kita tanya lah, makan apa paling kurang tanya. Yang kita bimbang, ni saya sebut, kalau saya sendiri pun terlepas pandang bab ni. Bila baca ni, kita akan teringatlah kelemahan-kelemahan yang kadang-kadang kita tak perasan. Kita makan sedap-sedap, tak pernah tanya pun mak kita makan apa ni, ayah kita cukup makan pun tidak kan? Dan kita kata kita anak soleh. Kita pergi bercuti, jalan bercuti kan, pantang ada cuti, kita pergi holiday, bercuti lah mana-mana. Mak ayah kita di rumah, tak pernah pergi mana-mana pun, duduk di rumah. Dan kita tanya mak nak pergi tak? Tak apalah sebenarnya dia bukan tak nak pergi pun, dia nak pergi juga mungkin, tapi ini mak ayah dia tak nak menyusahkan anak-anak kan. Tapi kalau ajak pujuk, dia pergi tu kan. Itu okey juga ada yang langsung tak kisah. Dia pergi merata, pusing satu Malaysia kan? Sampai ke luar negara dan sebagainya. Tapi mak di kampung tak pergi mana-mana, ada rumah. Kemudian kita rasa kita anak yang soleh, anak yang soleh. Dia benda-benda tu walaupun kita tu nampak, tak tahu Allah Alam, mungkin ada semua mungkin nampak kecil, tapi perkara-perkara tu besar. Berbakti kepada ayah ni, buat ni, dia besar. Kita tukar kereta baru, motor baru, ayah pakai motor cabuk tu lah. Daripada kita kecil kan, dia hantar motor tu kita pergi sekolah kan, sampai sekarang kan, tak pernah tanya ayah nak tukar motor baru pula. Kita duk tukar motor baru, kereta baru dan sebagainya. Bila Ustaz sebut tu, saya terbayang saya kan, dia sebut ni bukan nak kata saya di bab tak, terbayang rupanya apa yang disebut tu pada saya betul. Saya betul kan? Kita makan, kadang kita lupa mak ayah kita apa makan di rumah kan? Kita beli baju cantik-cantik mahal-mahal, kita lupa nak beli baju untuk mak ayah kita. Allah Alam lah kan, saya sebut ni mungkin tak ada kot kan, mungkin tak ada, Allah Alam kan? Tapi apa yang disebut oleh Ustaz tu, saya rasa Allah memang kena tepat dengan yang disebut tu.
Dan maknanya kalau kita kata apa, bulan smash tu memang tak boleh angkat lah. Memang tepat kena kita. Saya lah. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Hajat-hajat dia orang kita tak dapat penuhi. Banyak benda kita dapat penuhi. Macam mana kita kata kita dah cukup berbakti kepada mak ayah. Sebab tu ada hak yang harus dilaksanakan oleh anak-anak ni terhadap ayah. Antaranya disebut sebagai hajat makan minum. Anak-anak kena sediakan. Anak kena sediakan. Beli pakaian, anak-anak kena sediakan, kena fikirkan. Itu keperluan. Apa lagi? Kalau dia panggil, kalau kita duduk dalam rumah dia panggil, kena sahut. Jangan buat lebih kurang. Dia sebut ni tuan-tuan, okey, tak ada masalah ni. Tapi mungkin ada dalam keluarga yang kadang-kadang kita tak buat, tapi anak-anak kita sedang buatkan kita sekarang. Kan? Panggil 5 kali, 3 kali. Kan? Abang, gitu je. Itu pun selepas kali ketiga. Dia jadi buat tak kisah panggilan seorang ibu, seorang ayah. Ini pengalaman saya juga lah kan. Tapi tak apalah, anak kecil, anak umur 9 tahun tu kecil lagi. Taklah berapa terasa hati sangat, dia tak faham lagi. Tapi kalau kita panggil anak kita umur yang 25 tahun, 30 tahun, dia buat tak tahu ya. Ada tak? Ada tak ada? Tak ada, sini tak ada, sini semua okey. Sekali panggil, okey ya. Alhamdulillah. Ustaz, kita tanya dalam hadis tu yang Ustaz baca tadi, bila orang tanya siapa yang kamu sayang ataupun taat, kata itu ibu dan ayah kan. Tapi itu Rasulullah bercakap ibumu sampai 3 kali. Tapi tak cakap bapakmu berfaidah. Okey. Sedangkan Tuhan jadikan Adam yang pertama bapak kita kan, paling kita kan. Okey, Perlu bagi penjelasan. Dia kalau kita lihat pengorbanan, hebat-hebatnya pengorbanan seorang ayah, dia tidak boleh challenge pengorbanan seorang ibu. Kita ni mengandung, dah kita dah kalah kat situ. Kita tak ada siapa mengandung anak yang lelaki ni, tak ada. Sebab tu pun kita dah kalah. Memang tak benar. Ini saya jawab boleh diangkat kan ni. Kan kita kalau nantikan nama Nabi dah sebut tak, nama Nabi sebut tu ada patut ingat. Pengorbanan seorang ibu tu dia lebih. Kita dah baca lepas. Mengandung, kemudian bukan melahirkan lagi. 9 bulan mengandung tu bukan senang tu. Ada yang yang mabuk kan, ada macam-macam. Ada yang kena, kalau umur dah 40 kena darah tinggi, kecil manis dan sebagainya. Kita ayah ni tak ada apa lagi, tak jumpa lagi tu di segi beban tu kan. Kemudian 9 bulan, lepas tu melahirkan anak, jihad tu, separuh nyawa tu, mempertaruhkan nyawa. Ayah dia ni tu boleh murah bila tu kan, dan rumah dalam kalau hospital keadaan tak boleh masuk kan. Dia kat dalam duduk berjuang, kita duduk luar bawah kan. Bawah macam mana? Duduk kantin. Habis siapa dia tahu kan. Dah contoh, maksudnya kita tak sampai lagi tu. Nampak pengorbanan dia dah mula. Lepas tu melahirkan. Lepas melahirkan menyusukan. Kita buat apa? Kita mengerti kan. Nangis, bulu je. Udah lagi kan. Tak tahu ni saya kan. Lepas tu banyak kalau dah kita ni musuh, itu didik anak kan, rumah nak tidur kan. Memang ada ayah yang banyak ada juga kan, tapi kebanyakannya mak yang handle. Tak tahu lah betul tak? Ke salah? Maksudlah kan, semua perempuan yang handle. Jangan ni, ke saya salah ni?
Betul? Mengganggu betul lah. Maksudnya orang perempuan yang lebih. Mau jaga malam. Berjaga malam. Jaga malam betul, jaga malam. Tapi bukan jaga anak ni jaga. Dia berjaga juga. Kan? Itu kelebihan tepat lah yang Nabi sebut tu kan. Maknanya pengorbanan seorang ibu tu lebih. Bukan dia menafikan pengorbanan seorang ayah, tapi pengorbanan ayah kurang sikit bandingkan dengan ibu. Saya sebut yang tadi tu melahirkan susukan ibu, kita dah kalah. Kalau markah kita kat situ kita dah ingat. Baru sakit demam. Kadang-kadang mak tu dia lebih sensitif. Ayah tidur sebelah anak, okey ya. Mak dia tahu anak demam sebelah. Kita tidur kat sebelah anak kita. Ni saya lah ni. Rumah aku 4 pagi panas. Kita tidur sebelah dia juga saat ni. Ni saya ni kan nak demam ke lemas. Dia tak rasa okey ya. Tapi yang dia katakan mak tu. Kan dia suruh kita ambil ubat jap. Jap lah. Itu kita. Itu saya tu. Nak cerita pengobatan ada pengobatan tapi tak lah. Seperti mana ibu tu. Allah Alam boleh jawab ke no? Saja je tanya tu. Memang dah tahu kan. Kita punya tu. Jadi kalau kita nak cerita buat pengorbanan mak ayah ni, memang kita tak mampu lah, malas. Hakikat sebenarnya kita memang tak mampu. Nak bagi seri pun susah. Nak bagi seri je, bukan kata nak ni. Nak bagi seri pun tak mampu. Kalau macam mana pun kita kena berbakti kepada mak ayah. Sebab tu beruntung orang yang mak ayah dia masih ada peluang untuk berbakti. Ni bila kita cerita bab ni, orang yang masih ada mak ayah, alhamdulillah ada peluang untuk berbakti. Kan secara ni. Ya. Macam saya ada mak tua dan ayah betul lah, masih ada. Itu dah peluang untuk berbakti. Sama je tu, mak betul dengan yang betul. Kadang ada orang silap kan, orang kata, ni mak tua tak sama je. Mak kandung sama saja. Kewajiban berbakti. Baik, itu bab pada apa nama kita kata buat baik kepada ibu. Kemudian hadis yang ke-6, kita baca sekali. Haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yahya bin Ayyub qala haddatsana Abu Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ata rajulun Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma ta'muruni faqala birra ummaka summa 'ada faqala birra ummaka summa 'ada faqala birra ummaka summa 'ada ar-rabi'ah faqala birra ummaka summa 'ada al-khamisah faqala birra abaka. Ini riwayat. Ini hadis ni apa nama 5 kali, lagi 5 baru sebut yang apa nama ayah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW lalu dia berkata, apa yang kau perintahkan kepada aku? Maka baginda Nabi SAW menjawab, berbaktilah kepada ibu kamu. Kemudian dia mengulanginya lagi, lalu baginda SAW menjawab, berbaktilah kepada ibu kamu untuk kali yang kedua. Kemudian dia mengulangi lagi, lalu baginda SAW menjawab, berbaktilah kepada ibu kamu kali yang ketiga. Kemudian dia mengulangi bagi kali keempat, lalu baginda menjawab, berbaktilah kepada ibu kamu. Kemudian dia mengulanginya bagi kali kelima, lalu baginda Nabi SAW menjawab, berbaktilah kepada ayah kamu. Jadi kalau kita lihat kepada kedua hadis ini dia sama, kan? Maksudnya buat baik kepada ibu, kemudian kita buat baik kepada ayah kita. Inilah yang dikatakan sebagai jihad, kan? Jihad. Kita nak bagi perang dah tak pergi dah. Sekarang ni jihad kita adalah untuk berbakti kepada mak ayah kita. Itu jihad sekarang ni. Lihat sekarang ni. Kita sama-sama lihat, kita sama-sama tengok, kan? Kita berhasabah, kita tengok diri kita, adakah kita ni sudah sempurna ataupun dekat mana ruang yang kita
perlu tingkatkan untuk berbakti kepada mak dan ayah kita. Kalau yang dah meninggal, mungkin kita bacakan doa, kita baca buat hadis tu berkaitan dengan tu, ya. Yang masih hidup, kan, carilah jalan, ya, bagaimana untuk kita nak buat sesuatu yang bagi mak dan ayah kita ni rasa seronok dengan anak-anak, rasa bahagia dengan anak-anak. Kalau hari ini kita ada berdendam dengan mak ayah kita, dengan ayah kita sebenarnya, maka kena selesaikan cepat-cepat, kan? Minta ampun, selesaikanlah. Kita kena lihat apa keperluan mak ayah kita. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, benar-benar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, bukan perasan jadi anak yang soleh dan solehah. Baik, seterusnya hadis yang ke-7, bab yang keempat, bab birru walidayhi wa in zalama. Bab ada menyatakan berbuat baik kepada ibu bapa, sungguh pun kedua-duanya zalim. Di sini hadis mauquf, itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, ma min muslimin lahu walidani muslimani yuslihu ilaihima muhtasiba illa fatahalahu Allahu babain, yakni minal jannah, wa in kana wahidan fawahidan, wa in aghdaba ahadahuma lam yarḍallahu an hatta yarḍa an. Qila wa in zalamahu, qala wa in zalamah. Daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, tidak ada daripada seorang Islam yang mempunyai ibu bapanya yang kedua-duanya adalah Islam, mak dan ayah itu Islam, di mana dia sabar terhadap kedua-duanya, melainkan Allah membukakan baginya dua pintu, yakni daripada syurga. Dan jika dia bersabar terhadap seorang, maka dibukakan baginya satu pintu. Dan jika dia bukan salah seorang daripada kedua-dua ibu bapanya marah, maka Allah tidak sekali-kali meredainya, sehingga salah seorang daripada kedua-dua ibu bapanya itu meredainya. Lalu dikatakan kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, walaupun kedua-dua ibu bapanya menzaliminya. Ibn Abbas menjawab, walaupun kedua-dua menzaliminya. Pertama, dia berbakti dapat satu pahala. Kalau mak ataupun ayah dia ni berlaku zalim pada dia, kan, dia dah okey lah, dia tak ada masalah, kan, berlaku zalim pada dia, dia bersabar, dia akan dapat satu lagi kelebihan, satu lagi pintu syurga. Pintu pahala berbakti. Yang kedua, pintu bersabar dengan apa nama kita kata ujian daripada ayah mak dia. Ada mak ayah yang suka maki hamun anak-anak. Anak tak ada masalah, anak okey, anak baik. Tapi mak ayah yang suka maki-maki, ada tak? Ada. Bukan saja anak derhaka, kadang bapa pun jadi bapa yang zalim lah. Yang zalim, sebab zalim lebih tepat. Bapa derhaka kepada anak tu, dia baca dia berjaga kurang tepat, dia zalim kepada anak. Zalim ni mungkin dalam bentuk perkataan, mungkin perbuatan, dia pilih kasih. Contohnya kan, dia ada anak 3 orang, kita ni dia buat lebih kurang je, dia tak bagi kisah apa, dia ikut kau lah. Yang 2 orang lagi tu, dia bagi macam-macam, dia puji macam-macam dia buat, pilih kasih. Kita ni terasa dizalimi lah oleh ayah kita. Walaupun begitu, kita kena berbakti juga, kena taat juga. Apa lagi? Zalim juga termasuk dalam ayat sebut, tidak memberikan pendidikan agama kepada anak-anak, juga termasuk kita melakukan kezaliman kepada anak-anak kita. Yang ni yang kadang mungkin kita tak pasal saya sebut yang ni, dan kita terlepas pandang. Bab
pendidikan yang baik kepada anak. Ada mak ayah dia tak kisah kan, belajar tak belajar biarlah, kau tak boleh sembahyang pun ikutlah, tak boleh fardu'ain pun kau pandai-pandai lah kan. Kalau ada ayah yang macam tu, dia telah melakukan kezaliman kepada anaknya. Na'udzubillah min zalik. Ini pun kadang kita kena, kita dah cantik dah mari ke masjid ni, tapi anak kita di rumah, kita cek balik dia selesai tak hal-hal yang berkaitan dengan fardu'ain. Dia dah balik tapi dia tak sembahyang, kita tak pernah ambil kisah, tak pernah tegur dan sebagainya. Kita rasa kita dah bagus, tapi sebenarnya kita telah melakukan kezaliman kepada anak. Sebelum pada malam insya-Allah minggu depan kita sambung ini ya, berkaitan dengan buat baik kepada ibu bapa walaupun kedua-duanya melakukan kezaliman. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini memberi manfaat kepada kita, memberi tazkirah kepada kita dalam bab kita berbakti kepada kedua-dua mak ayah kita. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang saleh dan salehah insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.